Okey, selamat pagi kepada semua. Hari ini saya akan menerangkan tentang matematik tingkatan 4, bab 3 penaklukan logik. Okey. Kalau semua tengok yang skrin yang dipaparkan adalah peta konsep bagi bab penaklukan logik. Okey, untuk penaklukan logik ini kita ada dua subtopik saja. Okay, yang pertama adalah penyertaan, yang kedua adalah hujah. So di bahagian penyertaan kita akan belajar tentang penyertaan benar atau palsu. Lepas tu penafian bagi penyertaan, penyertaan majmuk menggunakan perkataan atau dan perkataan dan, implikasi daripada penyertaan, dalam bentuk jika P maka Q dan juga dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Akas penyertaan, songsangan penyertaan dan kontrapositif bagi implikasi. So, semua ni adalah di bahagian subtopik untuk penyertaan. Bahagian hujah pula, hujah adalah untuk bahagian kita buat kesimpulan. Sebenarnya hujah dalam matematik, bahagian penaklukan logik ini adalah rujuk kepada kesimpulan. Kita ada dua jenis hujah, hujah induktif dan hujah deduktif. Kalau hujah induktif adalah membuat satu kesimpulan berdasarkan kes-kes khas, maka kesimpulan dia lebih kuat dan meyakinkan. Hujah deduktif pula adalah kesimpulan yang dibuat daripada ayat atau pernyataan umum, lepas tu kita buat satu kesimpulan khas. Tapi kadang-kadang kesimpulannya munasabah boleh diterima, kadang-kadang dia tidak terima sebab terhad kepada maklumat yang kita dapat. So kita bermula dengan yang pertama dulu, pernyataan. So apakah yang dimasukkan pernyataan, bagaimana anda menentukan nilai kebenaran. So di sini kita kena tahu perkataan nilai kebenaran bagi sesuatu pernyataan. Dalam penaklukan logik, pernyataan kita ada dua saja nilai kebenaran dia, iaitu benar atau palsu. Kita tak guna betul atau salah, tapi kita guna benar atau palsu. Pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, iaitu sama ada benar atau palsu, tapi bukan kedua-duanya. Kalau satu ayat benar cakap benar, palsu cakap palsu. Benar pun pernyataan, palsu pun pernyataan. Tapi satu ayat yang umum yang memberi kedua-dua jawapan atau tidak memberi kedua-dua jawapan atau memberi jawapan yang lebih daripada satu, maka yang ayat tersebut tu bukan pernyataan. Itu just ayat umum saja. So kita tengok pernyataan ada dua, pernyataan benar, yang kita kata betul, pernyataan palsu, jawapan tu salah, tidak tepat atau tidak mewakili keadaan sebenarnya. Kalau bukan pernyataan, ayat-ayat tu tersebut tu dalam bentuk soalan. Dalam bentuk soalan, bentuk arahan yang menunjukkan perasaan, atau ayat tu terlalu umum, kita tidak memahami situasi tersebut dan kita tidak boleh menilai benar atau palsu. Atau ayat tu tidak menunjukkan jawapan. Macam tadi saya cakap lah, tiada jawapan. Biasanya menunjukkan persamaan matematik yang menggunakan pemboleh ubah dan tiada jawapan. Ayat yang memberi banyak jawapan atau kemungkinan. Mungkin terlalu banyak jawapan, contohnya pun sama juga persamaan matematik yang melibatkan pemboleh ubah. Sebab kita tidak tahu nilai sebenar bagi X, maka X boleh bagi sebarangan. So, maka yang itu tidak benar. Tetapi kalau persamaan tu memberi fakta yang betul, contohnya X tambah X, kita tahu memang 2X, atau X darab X adalah X kuasa 2, maka dua-dua ni adalah pernyataan. Sebab operasi tu betul, benar. Cuma kita tak tahu apa nilai X. Tapi sebarang nilai X masukkan mesti memenuhi syarat tersebut, maka itu adalah pernyataan. Tapi kalau kita setakat memberi X saja, maka itu bukan pernyataan. Dan sebutan algebra, ungkapan algebra formulaan yang tidak ada simbol tanda sama dengan. Nah, ini kalau tak ada simbol tanda sama dengan, memang sah, bukan pernyataan.
So, langkah pertama kita akan tengok contoh-contoh. Lepas tu kita kena tentukan nilai kebenaran sesuatu ayat benar atau palsu atau langsung bukan pernyataan. Okay, kita tengok contoh. Ini adalah latihan. Maka kalau bukan pernyataan kita tanda pangkal, kalau pernyataan kita tandakan betul di bahagian benar atau palsu. Okey, contoh yang pertama, perbualan antara Fauzi dengan Chong. Hai Chong. Okey, hai Chong ini sebagai satu ada tanda seruan, ini just menunjuk perasaan. So kalau dia menunjuk perasaan, so itu bukan pernyataan. Okey, apa khabar? Ini adalah soalan. Maka dia bukan pernyataan. Okey, buat apa sekarang? Sama lagi, dia menanya soalan. Okey, main game atau baca buku? Masih lagi tanda soalan. Maka semua ni adalah bukan pernyataan. Okey, maksud Chong balas, hai Fauzi. So sama juga ada tanda seruan. Maka dia tunjuk perasaan. Bukan pernyataan. Aku baik je. Okay. Aku baik je, ini adalah menunjuk perasaan sebab kita bukan dalam situasi dia, maka kita pun tak boleh menentukan dia baik ke tak baik sekarang. Okay. So bukan pernyataan sebab kita tak boleh menentukan dia punya nilai kebenaran. Okay. Aku tak buat apa-apa pun. Dia tak buat apa-apa. Ini kita boleh menilai sebab dia sedang membuat berbualan, mungkin chat atau sedang bertelefon dengan kawan dia, maka tidak buat apa-apa tu adalah pernyataan palsu. Okey, lepas tu dia tanya balik soalan. Kau, so bukan pernyataan. Kenapa cari aku? Okey, bukan pernyataan. Okey, Fauzi dia kata nak tanya tentang kerja matematik. Okey, nak tanya kerja matematik. So ini bukan pernyataan. Sebab nak tanya. Nak itu merujukkan dia punya perasaan. Dia nak tanya tentang kerja matematik. So tak boleh kata benar, tak boleh kata palsu. So itu bukan. Lepas tu dia beri satu ayat, Cikgu Umar kan ada bagi latihan matematik di Google Classroom. So ini adalah satu ayat pernyataan. Lepas tu benar sebab Cikgu Umar ada bagi latihan. Okay, aku tak dapat download dari Google Classroom. So dalam situasi ini, dia cakap dia tak dapat download. Maka dia memberi satu pernyataan benar. Okay, line internet aku lambat sangat. Okay, di sini pun dia memberi satu pernyataan, tapi benar atau palsu kita ikut situasi. Sebab kawan dia Chong mengatakan tipulah kau. So ini adalah pernyataan palsu. Okay, maksudnya dalam jawapan Chong tu kita dah menilai Fauzi mengatakan bahawa line internet dia lambat tu adalah pernyataan palsu. Lepas tu Chong balas balik tipulah kau. So tanda soalan, tanda soal ini adalah perasaan menunjukkan dia sedang menunjuk satu perasaan. Semalam kau main Mobile Legends dengan Hasif. So dia memberi satu pernyataan. So dia main ke tak main Fauzi, kita kena rujuk perbualan. Okay. Dia Fauzi dalam perbualan ni dia kata aku mana ada main Mobile Legend. Okey, agak jangan pandai-pandai. Maka Chong ni buat satu pernyataan palsu sebab Fauzi tidak main Mobile Legend dengan Hasif. Line internet okey pula dia tanya soalan, maka ini bukan pernyataan. Okey, Fauzi pula jawab X. So ini adalah perasaan, so ini bukan pernyataan. Aku mana ada main Mobile Legend, tanda soal. So dia tanda soalan bukan pernyataan. Kau jangan pandai-pandai buat cerita sendiri. Okay. Kau jangan. Ini adalah bentuk arahan. Okay. Dia suruh dia jangan buat ni. Maka ini bukan pernyataan. Sebab dia mengarahkan Chong tu jangan buat andaian. Okay. Aku dengan Hasif semalam main PUBG. So dia memberi satu lagi pernyataan yang benar. So ha-ha-ha menunjukkan perasaan, maka bukan pernyataan. Okay. Di atas adalah contoh yang pertama berkaitan dengan pernyataan dan bukan pernyataan. So kita ulang balik semula. Pernyataan mesti benar atau palsu. Okay. Mesti mengikut situasi atau maklumat yang kita dapat dan kita menentukan nilai kebenaran dia benar atau palsu. Okay. Yang bukan pernyataan mesti dalam bentuk ayat soalan
ayat bentuk arahan, menunjuk perasaan, terlalu umum, tidak menunjuk jawapan, banyak jawapan, atau dalam bahasa matematik yang tiada simbol sama dengan. Itu sahaja.